Yo guys, welcome to my video. Kalau korang tengah cari telefon mid-range sekarang, better korang tengok video ni sampai habis sebab kita nak cakap something yang memang tak ada jenama lain yang buat dan dia je yang special dekat sini. Device apa tu? Xiaomi 13T. So tak ada Pro 13T sahaja. Kenapa aku pilih yang non-Pro? Mari sini aku ceritakan dekat korang. Pertama sekali, Leica. Dia je yang dapat tawarkan telefon yang harga RM1,800 ke bawah. Ada penjenamaan Leica dekat kamera. Dulunya Leica ni hanya ada dekat flagship sahaja dan harga pun kalau letak dekat mid range confirm harga dia dah RM3,000 ke atas. Tapi kalau tengok dekat Xiaomi, apa yang dia buat, dia lebih kepada nak fokuskan orang untuk pergi ke arah jenama dia and dapat all those good advantage, contohnya macam Leica dan juga setup yang dia buat dekat sini, and rasa macam sebuah telefon flagship. Aku bukan nak kata dia adalah flagship killer, tapi dia adalah mid-range top tier. Okay, mesti korang cakap, Fazli, kau boleh letak dekat mana-mana sensor je jenama Leica ni sebenarnya. Tak juga. Dan dekat sini, dia punya gambar speaks for itself lah. The way aku persembahkan gambar dekat korang ni adalah lebih kepada a street photography kalau ikutkan, sebab dia all day apa yang korang nampak. Aku tak ada cari timing, contohnya macam petang ataupun pagi. Aku just pergi randomly untuk tangkap gambar. Ramai sebenarnya yang tak ambil perhatian sangat tentang autofocus yang ada dalam sesebuah kamera tu. Xiaomi sebenarnya memang excellent untuk tangkap gambar bila korang nak sesuatu tu in focus. So dia tak fokus benda lain yang korang tak intend pun untuk ambil gambar, contohnya macam background instead of dia punya subject. So Xiaomi actually dia ada pro focus punya feature yang mana dia boleh fokus dengan lebih laju and kenal apa yang korang nak tangkap gambar instead of korang kena select satu-satu. So every picture yang korang tangkap tu akan in focus dan tak blur, and tu benda yang penting sebab Xiaomi is quite known dengan struggle untuk fokuskan dekat dia punya subjek. Dulu kalau korang pengguna Xiaomi, korang akan tahu pasal benda ni. Lepas tu, this is one of my favorite thing pasal kamera Leica yang ada dekat Xiaomi. Dulunya aku akan cakap dia punya color macam biasa-biasa je, tapi sekarang bila dah collaboration bersama Leica, warna dia sangat-sangat improve, and apa yang aku nampak adalah apa yang dia tangkap and apa yang dia renderkan. And to me, aku dah shoot warna kuning, warna merah, warna hijau. So far accurate dekat mata aku, accurate dekat display dia, dan accurate juga bila aku masuk ke dalam laptop. Ni adalah benda yang aku sangat nak tengok untuk telefon yang harga like RM1,800 ke bawah. The way dia render gambar ni juga sebenarnya nampak sangat sekata and tak ada blown highlight, tak ada macam terlalu gelap. Dan most of the time korang boleh terima and akan cakap lawa. Even mataku pun akan cakap gambar dia sangat-sangat decent bila korang tangkap gambar tak kira masa, contohnya macam petang ke tengah hari ataupun tengah malam. Sambung dekat dynamic range pula lah. Contohnya kat sini aku tangkap gambar indoor dan aku punya background adalah kata cermin dan juga highlight yang memang susah untuk dapat detail, especially bila tengah hari dan juga kebanyakannya macam tak ada langit. Dan korang boleh nampak gambar dekat sini, muka aku pun terang, background pun tak adalah terang sangat and buatkan dia punya sky tu nampak overexposed. I'm really liking it and korang boleh nampak hasil dia sangat-sangat bagus. Dengan semua combination yang aku cakap tu, in terms of dia punya sharpness, color dan juga dia punya focus, akan buatkan gambar korang ni sebenarnya tak ada cacat celah pun kalau ikutkan. Everything yang korang snap akan nampak lawa. And aku memang tak exaggerate cakap benda ni. Dia buatkan korang rasa macam bagus sangat-sangat tangkap gambar walaupun tak. Apa yang aku boleh cakap juga dekat sini adalah bila collaboration antara Leica, akan ada option untuk pergi ke arah vibrant ataupun pergi ke arah authentic. Aku sebenarnya sukakan authentic Leica berbanding dengan vibrant, sebab korang tahu lah kan vibrant macam mana, color macam mana. Tapi authentic dia, aku rasa korang try lah sendiri sebab dia punya color tu memang preserve, dia punya hasil pun memang lawa. Kebanyakan mata pun akan suka je dengan apa yang aku nampak. Diorang sebenarnya ada juga a few filter, contohnya macam Leica Sephia dan juga Leica Blue. So dua-dua image ni akan buatkan korang rasa macam back to 90s ataupun back to 2000 juga. All in all, aku cakap this is a special feature daripada Leica tu sendiri. Untuk dapat this feature hanya pergi dekat Xiaomi sahaja, dekat lain tak ada. And then korang boleh tengok juga dia punya bokeh effect. Ada juga a few things yang Xiaomi macam kena perbaiki lagi, sebab dia macam terlalu tajam dia potong bokeh antara subjek dan juga background. But aku rasa most of you guys akan boleh terima je. And kalau korang tak suka, just disable after korang tangkap gambar portrait tu je. Ada juga aku tangkap gambar malam, tak ada noise yang ketara. Korang boleh nampak semua benda in focus dan tak ada satu pun yang macam miss shot.
Maksudnya dekat sini adalah korang tak nampak dia blurry, korang tak nampak ada light trails dan semua benda in focus tau. Sangat-sangat impressed dengan apa yang Xiaomi dapat lakukan kat sini. Alright, dan cakap pasal kamera dia, now kita cakap pasal dia punya performance pula. Dekat sini dia pakai Dimensity 8200 Ultra. In terms of performance, aku dah try guna telefon ni dalam 2-3 minggu juga untuk pastikan dia memang tak lag langsung. Every time aku buat multitasking, usually pretty good. Sebab dia tak ada lagging, dia tak ada macam crash tiba-tiba. Semua benda lah in terms of kalau kau nak tekan quick setting, nak pergi a few apps dekat belakang. Boleh kata this generation of processor tak ada masalah sangat untuk benda tu. In terms of gaming, price point yang aku cakap ni biasanya tak akan ada cooling system dia sangat. Tapi Xiaomi dia actually fikir pasal banding ni. And processor dia tak ada masalah macam kebanyakannya, which is akan overheat. So this one actually doesn't juga. So ayat aku dekat sini boleh kata dia lulus lah untuk pas segala ujian yang aku dah buat. Alright, kita dah cakap pasal performance, macam mana pula dengan bateri. Penggunaan aku saja dapat guna telefon dalam masa satu hari tak ada masalah and boleh survive sampai malam. And boleh sampai pagi kalau kan, kalau korang aktif. And aku nampak dia punya cara penggunaan tu macam akan turun kalau buat gaming juga. Tapi dia bukan macam orang lain. Kalau korang nak bateri tahan sampai esok pagi ataupun esok tengah hari, jangan main game. Tapi kalau korang main game, usually dalam masa sehari tu boleh tahan sebab 5000 mAh bateri tu. And dia charge pun laju juga, 67 watt. And akan tersedia dekat dalam kotak kalau korang nak guna. And kebanyakan smartphone usually tak pair good dengan any other charger kan. Yang ni actually dia dapat terima fast charging, guna gun charger pun tak ada masalah. Biasanya dia akan ambil masa dalam less than 1 hour kalau korang ada like 10% ataupun 20% untuk penuh. Tu yang bagus ni dekat sini. Alright, sekarang kita akan pergi dekat teritori yang orang lain susah sangat nak masuk, especially untuk price point dan juga model kategori mid-range. That is dia punya screen. So, kali ni Xiaomi dah letak Xiaomi Crystal Rest punya screen. Kali ni korang akan dapat a highest resolution, a highest refresh rate yang korang boleh dapat, and highest brightness dalam kategori dia. Apa maksud dia kat sini? Dia punya screen actually 6.67 inci. Dia tak besar sangat, dia tak kecil sangat. Korang actually boleh tengok sendiri dia punya size screen dekat sini. And to me, it's a no-brainer juga untuk korang pakai sebenarnya. Sebab dia punya keterangan pun dah over exceed 2000 nits of brightness, and then dia actually support sampai 144 Hz. Nampak tak? Sekarang korang dah tak boleh nak pergi ke arah gaming je untuk dapat that 144 Hz. Sekarang korang boleh dapat telefon mid-range dah. Itulah apa yang Xiaomi buat, orang lain tak dapat nak buat. Benda yang aku nak fokuskan juga dekat sini adalah in terms of dia punya color accuracy tu. Sebab bila korang ada kamera Leica ni, korang perlu dapat viewing yang bagus untuk pastikan korang punya color tu actually tepat. So dekat sini aku dah render out, aku dah tengok dekat dalam laptop and it feels almost the same je. Just korang kena offkan dia punya macam vibrant mode untuk pastikan gambar yang korang tangkap tu betul-betul accurate. And korang juga perlu tahu tau, untuk dia punya screen dekat sini, dia tak ada dagu sangat. Dia sangat-sangat orang kata sama, kiri kanan atas bawah, bezel dia sama saja, dia tak ada pelik dagu dekat bawah kan. Bila cakap pasal telefon yang tak berapa nak mahal sangat. Bagi aku it's a no-brainer lah. Kalau korang ada bajet RM1,800 ke bawah, this one top dalam list. Alright guys, tu je lah apa yang aku boleh cakap dekat korang tentang best mid-range phone sekarang ni. Sebab tak ada orang lain dapat buat apa yang Xiaomi dapat buat. Kamera daripada Leica, bateri pun besar, screen pun tak ada bezel bawah. Bayangkan, orang lain semua ada flaw dia sendiri. Yang ni aku struggle nak cari kekurangan dia. Macam mana tu? Especially kalau aku cakap pasal hasil kamera dia. Sebab kalau nak cari sebuah telefon yang ada hasil macam flagship, this is the only one. This tops it all off. Macam tu sekali apa yang aku boleh kata pasal Xiaomi 13T. Okay, tapi sekarang tengah ada sale tau. So kalau korang nak grab jimat RM100, RM1,699 sekarang tengah offer. Aku akan tinggalkan link dekat bawah. Macam biasa guys, leave a like and subscribe. So make it smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye.